Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, minggu ini kita akan sambung daripada pembelajaran yang lepas. Kali ini kita nak fokus kepada tolak dalam perpuluhan. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, jadi kat sini dia kata ada satu bakul lah. Okey, satu bakul rambutan ni yang berjisim 12.6 kilogram. Okey, dan kalau kamu tengok ada seorang pelanggan telah pun beli 2.5 kilogram. Okey, jadi soalan dia kata apa? Berapakah jisim rambutan yang belum dijual? Okey, jadi kalau belum dijual, ayat matematiknya mestilah kita gunakan operasi tolak. Okey, jadi kita ada 12.6 kg tolak 2.5 kg. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, masih lagi yang sama. Okey, yang paling penting dalam perpuluhan adalah titiknya mesti dalam satu lajur yang sama. Okey, cikgu dah terangkan dalam tajuk video tambah perpuluhan hari tu. Jadi kamu boleh rujuk dekat situ macam mana kita nak samakan lajur, samakan titik tu pada lajur ya. Okey, jadi yang sama juga kita akan susun mengikut nilai tempat dia. Contoh 6 ni adalah per 10. Jadi mestilah 2.5 ni kita susun juga 5 itu pada tempat per 10. Okay, yang ini pun kamu boleh rujuk pada video sebelum ini. Okey, jadi macam cikgu terangkan dalam video yang lepas, cikgu lebih suka kalau anak murid cikgu letakkan titik dulu. Okey, kita dah tulis dah 12.6. Jadi untuk tolak 2.5 ni kita letakkan titik dulu. Kemudian baru kita ikut apa angka sebelum titik dan apa angka selepas titik. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. Okey, kita tolak macam biasa. 6 tolak 5, 1. 2 tolak 2, sifar. Dan 1 tolak sifar, 1. Okey. Okey, jadi yang belum dijual adalah 10.1 kilogram. Okey, seterusnya kita tengok kalau dia kata kira tinggi Kaswini. Kalau kamu tengok Kaswini, dia beza dengan kawan sebelahnya ni sebanyak 0.13 meter. Okey, jadi kalau kita nak kira tingginya, kita kena tolak daripada tinggi kawan dia ni. Okey, jadi 1.4 meter, kita nak tolak dengan 0.13 meter. Okey, sekali lagi yang paling penting adalah titik perpuluhan mesti dalam lajur yang sama. Kemudian, selepas kita tulis, kamu tengok pada sebelah 4 ini tak ada angka. Jadi, tolong tuliskan sifar. Okay, masa tambah perpuluhan pun cikgu dah terangkan. Mesti kena letak sifar. Okay, supaya kita pastikan semuanya berada dalam tempat perpuluhan yang sama. Kalau yang bawah ni lepas titik ada 2 angka, yang atas ni pun kita make sure kita pastikan lepas titik ada 2 angka. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa untuk dapatkan 1.27 meter. Jangan tersilap hari tu kita buat tambah. Kali ni kita buat tolak. Jadi kalau mana yang tak cukup tu kita pinjam sebelah lah. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Sekiranya kita ada 46.85 tolak 15. Okey, jadi kita pastikan dulu semua nombor pada soalan ada titik perpuluhan. Kenapa? Sebab nanti bila kita nak buat jalan kerja, titik perpuluhan itu yang menentukan dekat mana kita nak letak angka-angka itu. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, yang tak ada titik perpuluhan adalah nombor 15. Okey, nombor bulat. Jadi, kita sendiri yang letak titik dia. Kalau kamu masih ingat lagi dalam video sebelum ini, video tambah perpuluhan, cikgu dah terangkan titik perpuluhan berada di belakang sekali. Okey, selepas angka yang terakhir. Kalau nombor tu tak ada titik lah. Okey, jadi contoh kalau 1 dengan 5 ni, 15 ni, titik itu berada di belakang 5, hujung. Okey, lepas dua-dua dah ada titik, barulah senang untuk kita susun nak buat jalan kerja tu. Okey, jadi kita tulis dulu 46.85. Pastikan kali ni kita buat tolak ya, jangan tersilap buat tambah. Okey, kita pastikan titik perpuluhan berada dalam lajur yang sama. Okey, kalau cikgu akan letak titik dulu dan barulah kita letakkan nombor dia. Okey, jadi sebelum titik 15,
pada jalan kerja pun sebelum titik 15. Jadi apa nak buat dengan tempat yang lopong ni? Tempat yang tak ada angka ni. Jadi tempat yang tak ada angka, macam yang lepas, kita sendiri letakkan sifar. Sebab sifar ni dia tak ada nilai. Jadi kita nak letak ni sebab kita nak bagi dia penuh. Kita tak nak ada yang lopong-lopong, kita tak nak ada yang tempat-tempat kosong. Okay, kita nak semua tempat ada angka. Okay, kemudian kita tolak seperti biasa daripada belakang lah. Okay. So 5 tolak kosong, 5, 8 tolak kosong, 8, titik perpuluhan jangan lupa, 6 tolak 5, 1 dan 4 tolak 1, 3. Jadi jawapan kita 31.85. Okey, kali ni kita nak cuba buat sekiranya nombor yang tak ada titik itu dekat depan pula. Okey, jadi macam tadi cikgu kata, sebelum kita buat jalan kerja, pastikan semua nombor ada titik perpuluhan. Okey, supaya senang nanti kita nak susun. Okey, jadi untuk soalan ni kalau kita tengok, yang tak ada titik perpuluhan adalah 66. Jadi dekat mana titik perpuluhan dia? Dekat hujung sekali. Okey, selepas angka yang terakhir. Okey, jadi bila dah ada titik, barulah kita buat jalan kerja. Okey, kali ni kita dah ada 66 perpuluhan. Ini nanti dululah sebabnya kita tak tulis habis lagi. Okey, kita letakkan dulu nombor yang kedua iaitu 12.87. Okey, pastikan titik perpuluhan lajur yang sama. Okey, bila dah tulis nombor yang kedua, bila kita nampak ada tempat yang kosong tak ada angka dekat sini, barulah kita letakkan angka tersebut. Okey, ini sangat penting especially untuk tajuk tolak. Okey, kalau kamu tak letak kosong, kamu akan terus dapat apa? Contohlah kalau tadi tak ada angka kan. Automatik kamu akan letak sini 7, letak sini 8. Okey, sebab kita dah sangat biasa buat tambah. Jadi bila tak ada apa-apa dekat atas, kita terus anggap itu sebagai 7 dan yang ini 8. Jadi salah. Sebab itu cikgu kata, kalau ada tempat yang tidak ada angka, tolong kamu sendiri letakkan angka kosong dekat situ. Okey, bagi dia penuh semua tempat, barulah kita kira. Okey, jadi yang ini, macam cikgu cakap tadi, kita kira macam biasa. Kalau kosong tolak 7 tak boleh, kita pinjam sebelah. Sebelah pun kosong, jadi tak cukup, kita pinjam lagi sebelah. Okey, kita pinjam daripada 6, untuk dapatkan 10 dekat sini. Tapi sebab kawan sebelah sini pun nak pinjam, jadi daripada 10, kita pinjam 1 untuk dapatkan 10 pada bahagian per 100 ni. Okey, jadi 10 tolak 7, kita dapat 3. 9 tolak 8, 3. 9 tolak 8, 1. Maaf ya. Okey, titik perpuluhan, jangan lupa. 5 tolak 2, 3 dan 6 tolak 1, 5. Jadi jawapan akhir kita adalah 53.13. Okey, kali ini kita ada tolak berulang. Okey, kalau tambah tak ada masalah untuk kamu terus susun 3 nombor. Contohnya 87.96, kamu buat terus 35, kamu terus buat 30.921, kamu tambah. Okey, tambah tak ada masalah. Tapi tolak, tolong buat sikit-sikit. Okey, jangan biasakan untuk tolak ni kamu tolak terus. Sebab nanti mana yang kena pinjam apa semua kamu akan jadi keliru. Okey, jadi sebelum kita buat soalan ni macam biasa, kita pastikan, kita make sure semua nombor ada titik perpuluhan. Jadi kalau pada soalan ni, nombor yang mana tak ada titik? Jadi kita dah jumpa dah 35, jadi kita sendiri yang letakkan titik perpuluhan. Okey, jadi bila semua dah ada titik, mudah untuk kita nak susun. Jadi kita ambil 2 nombor yang pertama dulu. Okey, kita selesaikan dulu 87.96. Okey, kita pastikan titik dalam lajur yang sama, kita salin balik apa yang ada pada sebelum titik dan kita penuhkan jalan kerja kita dengan angka kosong, angka sifar. Okay, jadi kita selesaikan 2 ni dulu. Okey, kemudian kita dapatkan jawapan. Okey, dah dapat jawapan 52.96, kita nak buat apa? Kita nak sambung. Okey, tadi kita dah selesaikan 2 nombor ni, kita nak sambung nombor jawapan tadi dengan nombor yang di bahagian akhir, iaitu 30.921. Okey, jadi
Pastikan titik lajur yang sama. Okey, nombor sebelum titik adalah 30, nombor selepas titik adalah 921. Kamu tengok dekat sini ada tempat yang tidak ada angka, kamu sendiri letakkan sifar. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. Kalau macam tadi, sifar tolak 1, tak cukup, kita pinjamlah macam biasa. Okey, so sini kita akan dapat 9, 5 tolak 2, 3, 9 tolak 9, sifar. Titik perpuluhan tuliskan dulu, 2 tolak sifar 2, 5 tolak 3, 2. Jadi jawapan akhir kita adalah 22.039. Okey, kali ni kita nak buat sekiranya melibatkan anu ataupun nilai yang kita tak tahu. Okey, jadi sekarang ni kita ada dua contoh ataupun dua jenis lah. Jadi yang pertama kita buat dulu kalau anu berada di bahagian tengah. Okey, jadi kalau dekat tengah kita nak buat apa? Kalau dekat tengah, mudah. Kita cuma ambil nombor yang besar, kita tolakkan dengan nombor yang kecil iaitu pada jawapan. Okey, kalau dekat tengah lah. Okey, jadi yang ini mudah saja. Kita tengok je nombor yang besar, kita tolak dengan nombor yang kecil. Okey, jadi kat sini jalan kerjanya akan dapat 9.35 tolakkan dengan 2.24. Sekali lagi, make sure titik berada dalam lajur yang sama. Okey, kemudian kita tolaklah seperti biasa. Okey, untuk dapatkan 7.11. Jadi kalau 7.11 ni kita masuk dalam tempat kosong ni, anu ni, kita akan dapat balik 2.24. Itu untuk semakan lah. Okey, lagi satu jenis, sekiranya anu itu berada di bahagian hadapan. Okey, kalau nilai anu berada di bahagian hadapan, jalan kerja dia lain sikit. Kalau tadi kita ambil yang besar, kita tolak yang kecil. Tapi kalau dia berada dekat hadapan, terbaliknya, kita ambil 48 ni, kita letakkan titik dulu ya. Okey, kita ambil 48 ni, kita tambah dengan nilai yang dia bagi lagi satu. Okey, kita ambil jawapan, kita tambahkan dengan nilai yang kedua. Kalau tadi kita ambil besar tolak kecil ataupun yang besar tolak jawapan, kali ni kita ambil jawapan, kita tambahkan dengan apa yang dia bagi. Okey, so yang ini jalan kerja kita akan buat tambah. Jadi kita susun dulu. Okey, kita susun dulu. Tambah ni kita dah buat dah sebelum ni kan. Jadi cikgu rasa tak ada masalah dah. Okey, kita susun dulu ikut titik dia. Kemudian yang mana tak ada angka, kita letakkan sifar. Dan kali ni jangan tersilap, kita kena jumlahkan dia. Okey, jadi kita akan dapat 51.503. Jadi 51.503 ni sekiranya kita masukkan ke dalam nilai anu dan kita tolak dengan 3.503, kita tetap akan dapat semula 48. Okey, ini adalah untuk semakan. Baik, cikgu rasa cikgu berhenti dekat sini dan cikgu harap contoh-contoh yang cikgu sediakan tadi boleh membantu kamu dalam menjawab soalan-soalan berkaitan dengan tolak perpuluhan selepas ini. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.